tumbuhan. Baik. Untuk bab 2 pula, dia merujuk kepada tajuk pernafasan ataupun breathing, respiration, sistem respirasi yang terdapat khususnya pada manusia, dan kita akan tengok sedikit sistem respirasi yang berlaku pada organisma lain, contohnya seperti tumbuhan ataupun haiwan-haiwan lain seperti amfibia, reptilia dan sebagainya. Okey, tapi dalam bab 2 ni dia fokus lebih banyak pada respiration in human dan juga ada sikit part pada tumbuhan, pada plant dekat bahagian hujung-hujung sana. Okey, itu adalah key point yang penting yang ada dalam chapter 2. Dan suka saya ingatkan, chapter 2 adalah chapter favorite. Chapter yang kalau kamu ingat, dulu saya ada bagi task PBD yang mana kamu kena bina satu set sistem respiratory manusia dengan menggunakan belon, straw dan juga botol mineral. Yang kamu dah buat pembentangan grup dalam makmal kalau kamu ingat. Itu adalah salah satu contoh model respiratory system yang perlu kamu ingat. Dia bukan sahaja model tersebut sahaja, tetapi label-label ataupun bahagian-bahagian penting yang terdapat pada sistem respiratory manusia. Okey, mari kita tengok lebih lanjut. Okey, kejap je, tak lama. Alright. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, semua organisma hidup wajib akan melaksanakan ataupun menjalankan proses respiratory ini tadi, ataupun proses pernafasan, respirasi. Manusia sentiasa berespirasi. Sewaktu saya sedang bercakap ni pun, saya sedang berespirasi. Kamu sedang mendengar pun sedang berespirasi. Hatta walaupun kita tidur sekalipun, kita akan berespirasi sehinggalah akhir nafas kita. Itu adalah proses, kalau kita imbas balik chapter 1, ia adalah proses involuntary. Proses yang kita tak sedar dia berlaku, breathing process ni. Kita boleh kawal tapi kita tak perasan benda tu, tak sedar. Involuntary process. Alright. For example here, kalau kita berlari di kawasan tanah tinggi, running at high altitude, dengan berlari di sekitar rumah ataupun berjoging di sekitar taman, dia adalah dua keadaan yang berbeza, di mana the rate of respiration at high altitude, maksudnya kalau kamu berlari dekat kawasan tanah tinggi, kamu punya rate of breathing tu akan lebih tinggi berbanding kalau kamu berjoging ke ataupun kamu berjalan. Itu kita akan nampak perbezaan respiratory ataupun keadaan pernafasan kita. Kenapa berlaku macam itu? Sebab sewaktu kita berlari ataupun memecut ataupun pada ketinggian yang tinggi, kita memerlukan kadar oksigen yang lebih banyak berbanding sewaktu berjalan ataupun duduk. Alright. So, apa yang kita boleh simpulkan dekat sini, terus simpulkan pula tu, adalah sewaktu proses pernafasan berlakunya proses pengangkutan gas ataupun proses pertukaran gas, yang mana oksigen akan masuk ke dalam, karbon dioksida akan pergi keluar. So badan kita perlukan gas oksigen. Dan kamu perlu tahu di dalam bab ini adalah bagaimana, how. Dia punya question is how. Macam mana oksigen yang masuk dalam hidung, oksigen boleh masuk dalam mulut juga tau. Jangan ingat hidung saja. Macam mana oksigen yang kita sedut daripada udara masuk ke dalam hidung, pergi ke paru-paru, boleh meresap masuk ke dalam blood circulatory system, dalam sistem peredaran darah. Dan apakah yang berlaku sebenarnya di sana? Seperti mana yang kita maklum, dalam badan kita keseluruhannya daripada kepala sampai le hujung jari, hujung kaki, semuanya ada salur darah. We call it as a arteries, blood capillary. Jadi dalam darah ada benda yang boleh mengangkut oksigen. Apakah benda tersebut? Apakah benda tersebut yang boleh membawa oksigen di dalam darah? Ingat balik. Saya bagi depan je. Hemo. Ingat balik. Saya tak nak cerita. Baik. Seterusnya, dalam chapter 2 ada banyak bahagian yang berlabel. Starting from your nasal cavity, daripada nostril. Nostril adalah bahasa saintifik untuk lubang hidung.
Kita panggil lubang hidung ataupun kita panggil struktur hidung kita lah. Bahagian pertama nostril, pergi ke bahagian yang kedua iaitu nasal cavity. Nasal cavity bermaksud rongga hidung yang terdapat di bahagian dalam. Seterusnya pergi kepada bahagian pharynx. Pharynx adalah rongga kosong di tengah-tengah. Pharynx adalah rongga kosong, ruang kosong yang di tengah-tengah yang menampakkan laluan, di mana ada laluan esophagus. Yang sebelah sini adalah esophagus. Laluan esophagus ni laluan makanan kita masuk. Manakala laluan larynx ni adalah laluan di mana udara ataupun oksigen tu akan dihembus masuk ataupun karbon dioksida being released out. Seterusnya kalau kamu perasan, kita ada satu bahagian penting yang Allah jadikan daging terlebih. Saya panggil dia daging terlebih. Kita panggil dia sebagai epiglottis. What is the purpose of epiglottis? Is to close up the larynx, untuk menutup lapisan larynx ni. Epiglottis ni akan menutup larynx sewaktu kamu sedang makan. Sewaktu kita sedang makan, bahagian epiglottis ni, daging terlebih ni akan menutup ruang yang terdapat pada larynx ni, laluan terowong. Dia macam blocking lah, dia akan block sewaktu kita makan. So makanan tu akan masuk dalam esophagus, kat bahagian sini. Dia tak pergi dekat bahagian yang ini. Sekejap saya padam sekejap bagi kamu faham. Bahagian yang saya highlightkan berwarna hijau tu adalah bahagian esophagus. Manakala bahagian yang berwarna ungu ni pula adalah bahagian larynx yang akan membawa oksigen ke bahagian paru-paru, our lungs. So Allah dah jadikan epiglottis ni as a blocking. Sebab itulah sewaktu kita makan, kita tak dibenarkan, tak digalakkan pun bercakap sambil mengunyah makanan. Adabnya mesti kunyah makanan 40 kali dan tidak bercakap, dah telan baru nak bercakap. Sebab apa? Sebab dikhawatiri makanan akan tersumbat di bahagian larynx ataupun bahagian epiglottis ni, menyebabkan kamu diistilahkan sebagai tercekik. Makanan tak boleh keluar. Kamu tak boleh bernafas. Jadi apa patut kita buat? Kita akan buat Heimlich maneuver. Heimlich maneuver adalah proses di mana kita akan menghentak bahagian dada kita. Kita akan hentak bahagian dada. Heimlich maneuver ini silibus tingkatan 4. Abang-abang kamu dah belajar. Heimlich maneuver, kita akan hentak bahagian dada kita supaya makanan yang tercekik tadi boleh keluar. Itu cerita dia sahaja. Itu bahagian yang terdapat pada epiglottis. Seterusnya, oksigen akan pergi kepada bahagian bronchus. Udara tadi akan pergi pada bahagian bronchus. Seterusnya ada dua part, bahagian kiri dan kanan. Sepasang Allah jadikan kiri dan kanan kita ada bahagian bronchial. Bronchial yang akan membawa kepada sub bahagian yang seterusnya iaitu alveolus. Alveolus. Dan di bahagian alveolus lah terdapatnya blood capillary, ataupun kita panggil dia, kita istilahkan dia sebagai salur darah. Alveolus ni ibaratnya buah anggur yang banyak-banyak. Buah anggur yang banyak-banyak yang diselaputi oleh lapisan ataupun salur darah. Yang kat situlah proses berlakunya pertukaran gas. The gas exchange happen in alveolus. Alveolus wall. Lagi tepat kita panggil dia dinding alveolus, di mana pertukaran gas berlaku. Oksigen yang diambil akan dihantar ke dalam salur darah. Dalam salur darah ada karbon dioksida yang datang daripada semua organ di kita yang akan dihantar keluar, pergi ke alveolus, lalu keluar kepada hidung, ataupun kita istilahkan dia sebagai menghembus nafas ataupun exhalation. Inhalation sedut, exhalation hembus. Itu secara umumnya. Dan apa yang saya ceritakan ini bermaksud semua bahagian dalam sistem respiratory manusia, in human respiratory system, all part, semua bahagian yang berlabel harus dikenal pasti fungsi dan laluannya. Macam mana laluannya daripada hidung pergi ke paru-paru sampai ke alveolus. Semua the pathway tu kamu kena tahu. Nanti check balik. Alright. Itu adalah human respiratory system figure ataupun structure. Saya kongsikan dengan kamu sekejap tentang proses bagaimana sistem ataupun bagaimana manusia bernafas. Mari kita tengok bersama-sama. The right lung consists of 3 lobes,
while the left lung has only 2 lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi, which unite and extend into the trachea. Okay, saya stop sharing. Okay, kita pergi balik dekat kita punya buku teks. Baik, apa yang dikatakan dalam video tadi tu adalah bagaimana proses inhalation dan juga exhalation yang berlaku pada tubuh badan kita. Macam mana kita berrespirasi, dan dia ada tunjukkan beberapa pathway. Bukan semua maklumat yang dalam video tadi tu kamu kena hafal, kamu kena tahu, tidak. Dia ada beberapa part yang sebenarnya dia lebih detail. Kalau kamu ambil biologi nanti, kalau kamu pergi further study nak jadi doktor katakan contohnya, kamu kena tahulah lebih banyak tentang apa yang ada dalam contohnya macam dekat lungs tadi ada beberapa part sebenarnya lagi, tapi itu taklah sedetail yang kita kena belajar. Okey, dalam syllabus kita, pertama kamu kena tahu breathing mechanism, proses bagaimana kita bernafas. Okey, saya tunjukkan dekat sini breathing mechanism, the pathway ataupun the direction daripada nostril. So the first part, direction of air is a nostril ataupun lubang hidung, pergi kepada nasal cavity, lubang ataupun rongga hidung. Seterusnya pergi pada pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchiole dan akhir sekali alveolus, di mana di sinilah berlakunya proses diffusion. Kamu kena ingat perkataan ni lah, diffusion, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia resapan. Proses peresapan. Apa yang berlaku? Pertukaran gas. Oksigen masuk ke dalam salur darah, karbon dioksida daripada salur darah akan masuk balik ke dalam paru-paru, dan proses ni akan berpatah balik. Akan patah balik daripada alveolus pergi dekat bronchiole, bronchiole pergi dekat bronchus, bronchus trachea, trachea larynx, pharynx, nasal cavity dan nostril, yang mana itu adalah proses kita menghembus nafas. Kita tarik nafas balik, laluan dia daripada nostril pergi ke alveolus, hembus nafas daripada alveolus patah balik dekat nostril. Itulah ceritanya breathing mechanism. Yang ini sangat penting untuk diingat. Sila baca lagi balik. Baik, next. Tadi kalau kamu perasan dalam video yang saya tunjukkan tadi, dia ada cakap satu part yang memainkan peranan yang sangat penting dalam proses breathing system. Dapat tak tangkap apa bahagian tu? Siapa dapat teka? Okey, kalau tak dapat, saya ceritakan. Bahagian utama ataupun the vital part in human respiratory system is diaphragm. Diafragma, lapisan ataupun selaput nipis yang berada di bahagian bawah rib cage kita. Bahagian kawasan rib cage. Yang ini diafragma dekat bawah. Sewaktu proses sedut nafas ataupun sedut nafas lah kita panggil, ataupun kita panggil inhalation, diafragma ni akan mengecut. Nampak ni, diafragma contract dan juga akan tertarik ke bawah, yang akan menyebabkan rib cage ni akan mengembang. Rib cage ni akan membesar, ruang kosong dalam badan, dalam rongga tulang rusuk ni akan membesar, menyebabkan udara daripada persekitaran akan masuk ke dalam. Air will breathe in. The rib cage move upward and outward, akan mengembang keluar. Dan isi padu di dalam rongga ni, ataupun kita panggil dia thoracic cavity, rongga udara ataupun rongga thoracic akan membesar, menyebabkan udara ataupun oksigen akan masuk ke dalam badan. Diafragma mengecut. Ingat bila diafragma mengecut, when diaphragma contracts, we are inhale, kita sedang menyedut nafas. Sewaktu kita menghembus nafas, during exhalation, still lagi diafragma. Apa yang berlaku pada diafragma? The diaphragma relaxes. Maksudnya dia akan mengendur, menyebabkan rib cage akan mengecut ataupun turun ke bawah. Isi padu dalam rongga cavity kita akan berkurang, lalu menyebabkan udara dalam badan akan dipaksa keluar. So inhalation dan juga exhalation. Nanti tengok balik apa yang berlaku sewaktu inhalation dan apa yang berlaku sewaktu exhalation.
Okey, dalam buku teks dah jelaskan. Ada beberapa part yang kamu kena tahu. Yang mana satu mengecut, yang mana satu mengendur. During inhalation, apa yang mengecut, apa yang mengendur. Tapi saya bagi tahu the vital part is diafragma. Diafragma mengecut bermaksud kita sedang inhale, kita sedang sedut oksigen, sedut udara. Okay, during exhale, benda yang berbeza pula berlaku. Okey, dekat sini saya kongsikan sedikit beberapa science info. Tadi kan saya cakap apa yang berlaku sewaktu kita tercekik makan. Kita biasanya akan mengalami tersedak makanan ataupun tercekik makanan ni sewaktu kita mengunyah makanan. Makanan yang kita dah hancurkan, kita tak panggil dia lagi sebagai makanan. Istilah sains kita panggil dia sebagai bolus. So as you seen here, seperti mana yang kamu dapat lihat sekarang ini, ini yang berwarna kelabu ni adalah kita panggil dia sebagai bolus. This is called as a bolus. When you chew the food, makanan tu dah hancur, dah kunyah, dia akan menjadi bolus. Dan bolus ni akan bergerak, supposedly going to the esophagus. Sepatutnya bolus ni, yang warna kelabu ni, dia kena bergerak dekat esophagus. Kita ada dua laluan. Satu esophagus, yang ini adalah sistem pencernaan manusia. Yang manakala yang sebelah sini pula adalah sistem pernafasan manusia, which is trachea. Dan dekat sini Allah dah jadikan kita ada satu daging yang terlebih yang kita panggil dia sebagai epiglottis. Sewaktu kita menelan makanan, epiglottis ni akan menutup ruang trachea. As you see here, nampak ni, bila warna kelabu ni masuk dalam esophagus, laluan trachea ni tertutup. Laluan trachea ni tertutup. So menyebabkan kita tidaklah rasa macam tercekik, sebab kita tak gunakan ruang udara ataupun ruang trachea ni. Tetapi bila mana kamu mengunyah sambil bercakap ataupun sambil bernafas, kelang kabut lah senang cerita waktu makan, itu yang akan menyebabkan kita akan mendapat tersedak ataupun tercekik makanan. How it become? Yang ini tadi tu. So dia akan tersumbat dekat sini. Bolus tu akan tersumbat dekat sini. Saya hitamkan. Let's say lah kamu ada bolus kat sini, dia tersumbat dekat situ. Itu yang bahaya tu. Bahayanya di situ. So untuk mengelakkan daripada tercekik, Allah dah jadikan adanya epiglottis, lapisan selaput kecil daging yang menutup ruang trachea sewaktu kita mengunyah ataupun menelan makanan. Sebab tu digalakkan kunyah 40 kali, jangan bercakap sewaktu makan, lepas telan baru bercakap. Tak adalah kamu tersedak ataupun tercekik makanan. Alright. Kemudian kamu pernah buat eksperimen ni sewaktu tingkatan 1, which is composition of air. Kandungan oksigen dalam udara ada berapa persen. So yang ini kalau still ada PT3 sebenarnya dia relate dengan silibus tingkatan 1, iaitu kandungan gas yang terdapat di udara. Kamu kena tahu ada 16%, ada 16% gas oksigen yang terkandung dalam udara. Majority of them 72 to 78% contain nitrogen. Terdapat yang paling banyak adalah gas nitrogen lah, tetapi nitrogen tak digunakan dalam breathing system. Kita hanya menggunakan oksigen, which is 16%, 16% yang berada dalam udara. Kepadatan gas yang ada dekat udara adalah 16%, kandungannya adalah oksigen. Manakala hanya 0.03, kena ingat balik. Ni silibus tingkatan 1. 0.03% sahaja gas karbon dioksida, 16% gas oksigen. Ni kena tengok balik. Cek balik silibus tingkatan 1. Okay, ini ada kamu buat waktu tingkatan 1 dahulu. Alright. So seterusnya, okay, saya pergi sampai 2.1 dulu sebelum kita pergi lebih detail dalam how the fusion process happen in alveoli. Macam mana proses pertukaran gas tu berlaku daripada alveolus ke salur darah manusia. Okay, untuk hari ni kita just pergi going through the main part ataupun komponen utama yang terlibat sewaktu inhalation dan sewaktu exhalation. Okay, so itu sahaja setengah jam hari ini proses respirasi manusia. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, nanti cek balik, buka buku balik, baca balik, dan jangan lupa take note ataupun ingat balik laluan pathway during inhalation dan juga exhalation. So terima kasih Syuhada, Alia,
Fidati, Irfan, Atika dan juga Sarah atas kerjasama hadir pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat, tak silap saya. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.